Okay, sudah start record. Untuk soalan yang kedua ni, kalau tengok, dia suruh completekan following structural formula by adding enough hydrogen to complete tetravalence of each carbon atom. So kat sini, benda yang penting untuk awak faham adalah each carbon atom ni mesti ada 4 bonding atom, 4 bond. Dia mesti ada 4 bond. Okay, semua carbon mesti ada 4 bond. So kalau kita ambil contoh yang 2A ni, okay, 2A, kita ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, double bond kat situ, double bond yang kedua dekat sini. Okay, so macam ni kita ada yang A. So kalau awak tengok kat sini, benda yang paling simple untuk awak nampak adalah carbon yang first ni, carbon yang first ni dia ada berapa bond yang terikat dengan carbon tersebut? Berapa bonding yang ada dekat carbon tu? Kita ada satu kan. So maksudnya kat sini kita ada satu, so dia tak cukup lagi. Tak cukup lagi 3. So kalau kita nak buat dalam bentuk expanded, kita akan tambah 3 lah. Macam tu. Hidrogen. Macam tu lah. So carbon yang kedua, kita dah ada berapa bonding? 3. So 3, so yang tak cukup lagi? 1. So hidrogen akan jadi macam tu. So sama juga dengan yang carbon yang ketiga ni, dia dah ada 3. So dia akan tambah lagi 1. So carbon yang seterusnya kat sini, kalau tengok carbon yang keempat kat sini, dia dah ada 3 bonding. So dia hanya tambah lagi 1 hidrogen. So carbon yang seterusnya, yang carbon yang kelima, dekat sini dah ada 1 saja. So dia akan tambah lagi 3. So kita boleh tulis juga 3 macam ni. Kalau dia tak minta kita tulis dalam bentuk expanded, kita boleh je tambah macam tu. Yang penting setiap carbon tu dia ada 3 atom, ataupun kita kata 3 dia ada 4 bonding. Okay, setiap carbon tu at least ada 4 bonding. Itu yang kita cuba nak capai daripada structure carbon ni. Okay, kalau kita tengok yang seterusnya, kita ada 1, 2, 3. Kita ada molekul yang hampir sama. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Dekat carbon yang keempat ada 2. Kat sini ada double bond O. Okay, so daripada sini sebenarnya apa yang mungkin awak nampak adalah kita ada beberapa carbon dan hujung sekali tu ada si double bond O. So kat sini sebenarnya saya juga biasa buat, kalau kat sini kita ada 2, 3, 4, 5. So kat sini kita tambah 6, 7. Okay, so kadang-kadang bila kita tengok carbon yang first ni, kita tahu dia hanya ada 1 sahaja bonding. So kita juga boleh buat macam ni, CH3. So dia jadi 4 lah kan. Tapi bila buat macam ni, awak dah tak nampak dah yang kedua ni ada berapa bonding. Carbon yang kedua ada berapa atom yang bonded dengan dia. Carbon yang kedua ada berapa atom yang bonded? 2. So kalau awak nampak 2, boleh tulis 2 kat sini kan. So carbon yang ketiga ada berapa atom yang bonded dengan dia? 2 juga. So kita tambah 2 hidrogen kat sini. Carbon yang keempat, berapa atom yang dah bonded dengan dia? 4. 4. So kalau 4, kita dah tak perlukan lagi hidrogen lah. Kalau carbon yang kelima tu, berapa atom yang bonded dengan dia? 3. So kalau 3, kita kena tambah lagi 1 H. Okay, so sama juga carbon yang ke-6, kita nampak 1 saja, kita tambah CH3, kita tambah CH3. So ini adalah kaedah yang kita boleh gunakan jugalah untuk kita buat yang kaedah penulisan organic compound. Tapi bila awak tulis macam ni, dia akan jadi dalam bentuk contents lah.
So dia lain sikit daripada yang first tadi. Yang first tadi kita buat expanded. Yang B ni kita buat dalam bentuk condensed. So dua-dua tu adalah jawapan ataupun kaedah penulisan yang boleh diterima. Okay, kalau kita tengok yang C, ada 6. Okay, dia macam ni. Sama juga macam tadi, kita boleh je tambahkan H bagi cukup semua karbon tu adalah 4. Okay, tambah je. So kita akan buat macam tu lah. Secara umumnya, kita just tambahkan, make sure semua karbon ada 3. So kat sini satu lagi, ada 3. Bawah tu. Okay. So dah siap lah kita punya soalan nombor 2 ni kan. Cumanya nombor 2 ni juga diminta kita untuk identify dan label class of hydrogen, identify and label all the class for all carbon atom, to state whether the compound is saturated or unsaturated. Okay. So untuk yang first ni, kalau awak tengok, secara umumnya, kalau awak tengok, kita ada kita akan tentukan karbon dulu. So kalau kita tengok karbon untuk yang pertama ni, karbon first ni kalau awak tengok, dia hanya ada connect dengan satu karbon sahaja. So dia akan jadi primary carbon. Dia akan jadi primary carbon. Okay. Karbon yang kedua, dia attach dengan 2 karbon. So dia akan jadi secondary carbon. Karbon yang ketiga pun sama, dia attach dengan, karbon yang ketiga pun sama, dia attach dengan 2 karbon. So dia akan jadi secondary carbon. Karbon yang keempat, dia attach dengan 3 karbon. So dia akan jadi tertiary. Karbon yang kelima ni pun dia akan jadi primary. Karbon yang ni pun dia akan jadi primary. Okay. So untuk class of carbon, kita akan tengok berapa banyak karbon yang attach dengan karbon tersebut. Kalau kita ada 1, dia akan jadi primary. 2, dia akan jadi secondary. Kalau karbon tu dia di-attachkan dengan 3 karbon yang lain, dia akan jadi tertiary. Kalau dia di-attachkan dengan 4 karbon yang lain, dia akan jadi quaternary. Dan bila kita nak tentukan bilangan ataupun types of hydrogen, class of hydrogen, kita akan tengok pula berapa banyak ataupun kita akan tengok pula hydrogen tu attach dengan karbon apa. Contohnya kat sini, kalau kita tengok, dia hydrogen ni attach dengan primary carbon. So dia akan jadi primary hydrogen. Hydrogen yang ni dengan hydrogen yang ni, dia jadi secondary hydrogen lah, sebab dia attach dengan secondary carbon. So kalau kita tengok yang ni, hydrogen yang ni dengan yang ni, dia akan jadi primary hydrogen. So dia attach dengan primary carbon. So yang ni dia akan jadi tertiary hydrogen sebab dia attach dengan tertiary carbon. So untuk classification ni, dia tak begitu susah lah. Kita just tengok berapa banyak karbon yang attach dengan karbon tersebut untuk kita tentukan class of carbon, dan kita tengok berapa banyak hydrogen yang attach dengan hydrogen tersebut untuk kita tentukan berapa banyak hydrogen kita untuk class of hydrogen, kita akan tengok hydrogen tu attach dengan karbon apa. Kalau hydrogen tu attach dengan primary carbon, so maksudnya dia akan jadi primary hydrogen. Kalau dia attach dengan secondary carbon, so dia akan jadi secondary hydrogen. Kalau dia attach dengan tertiary carbon, dia akan jadi tertiary hydrogen. So dia semua dah itulah. Very simple. Cuma kat sini kalau kita nak tentukan saturated ataupun unsaturated, kita dah nampak dekat sini ada C double bond C. So maksudnya dia akan jadi unsaturated. Okay, dia akan jadi unsaturated. So yang ni kalau tengok pun sama juga. Kita akan ada mula-mula ni, kita ada primary, secondary. Yang ni pun kita ada secondary. Yang ni kita ada primary. Ni kita ada primary. Yang ni pun jadi primary. Yang ni dia jadi quaternary. Okay. So carbon ni follow lah. Carbon kat sini dia akan jadi
primary. Karbon yang ni dengan yang ni dia akan jadi secondary. Karbon ni dia akan jadi primary. Karbon yang ni pun dia akan jadi primary. Okay. Dan yang ni kalau tengok, dia tak ada C double bond C, dia hanya ada C double bond O sahaja. So kalau tanya saya kat sini, kita boleh sebut kat sini sebagai saturated. Okay. Tapi nanti saya confirm balik. Tapi saya rasa ni jawapan dia saturated lah. Okay. Dan last sekali kita ada group ataupun compound yang macam ni. Bila kita nak label, so kita label lah, kita tengok berapa banyak karbon yang attach dengan karbon tersebut. Yang ni kita ada primary, secondary. Yang ni kita ada tertiary. Yang ni kita ada secondary, primary. Untuk hidrogen, kita ada yang ni, 3 ni adalah primary. Yang ni dengan yang ni, yang ni dengan yang ni adalah secondary. Yang ni akan jadi primary balik. Yang ni dia akan jadi tertiary. So yang ni dia akan jadi secondary. Yang ni dia akan jadi tertiary. Primary. Okay. Hydrogen akan follow dekat karbon yang dia terikat tu. Dan ini kalau tengok semua dia adalah single bond. So dia akan jadi saturated. Okay. So saya rasa should be okay kot kan. Yang ni in terms of awak nak penuhkan hydrogen, saya rasa should be tak ada masalah. Kita proceed dengan soalan nombor 3. Define the term molecular formula. What is structural formula? Name all the type. So yang ni saya rasa tak payah buat dah kot. Dia macam lebih kepada teori. Boleh cari sendiri. Tapi basically kat sini kita ada expanded. Kita ada condensed. Dan kita ada skeleton. Okay. There are two organic compounds having the same molecular formula C4H10. Draw the structure compound in terms of. So yang ni dia kata ada dua organic compounds yang ada molecular formula C4H10. So kalau saya nak lukis C4H10, so saya rasa kat sini mungkin awak tak boleh buat lagi lah. Tapi basically C4H10 ni merujuk kepada alkane. Okay, alkane. So apa yang mungkin awak ada adalah awak akan ada structure yang macam ni. 1, 2, 3, 4. Ataupun awak akan ada structure. Saya lukis kat bawah dia. Ataupun awak mungkin akan ada structure yang macam ni. So dia akan ada macam ni. So bila awak tengok kat sini C4H10, awak tahu dia adalah alkane. Sebab dia ada CN H2N plus 2. Okay. So kita akan lukis macam ni lah. So kalau awak lukis dalam bentuk expanded, so akan buat kat sini 3 tambah 1 kat sini, tambah 3 kat sini, tambah 3. So akan buat H kat sini, H macam tu kan. Okay. So itu akan jadi awak punya structure pertama lah. Bila awak nak buat dalam bentuk condense, awak akan pecahkan dia ikut C ni. Yang ni C1, yang ni C yang kedua, yang ni C yang kedua, yang ni C yang ketiga. Okay. So maksudnya nanti bila awak nak tulis, awak akan tulis dalam bentuk C yang pertama ada 3H, CH3. C yang kedua ada 1H tapi ada CH3 kat bawah. So awak tak nak bagi confuse, awak letak benda ni dalam kurungan. Lepas tu kat sini hujung sekali kita ada CH3 balik. So ini adalah kaedah macam mana awak nak tulis dalam bentuk condensed structure. Okay. Kalau nak lukis dalam bentuk skeleton pula, simple je. Awak boleh label kat sini 1, 2, 3. So bila ada 3, maksudnya awak bolehlah buat
3 je lah. 1, 2, 3. Okay, kat sini kita ada 1, 2, 3. Dan pada karbon yang kedua ada lagi satu CH3. So kita akan tarik lah kat bawahnya tu. So kita buat macam tu je. Okay. So untuk skeletal kita just lukis rangka. Dan kalau awak tengok kat situ hanya ada H sahaja. So H kita tak tulis. So dia akan jadi macam tu je. Kalau kita buat dalam bentuk yang kedua ni, carbon C4H10 yang kedua, kita akan completekan H macam tu lah. Okay. Dia akan jadi CH3, CH2, CH2, CH3. Bila dah buat condense, kita akan pecah macam ni lah. Kita akan pecahkan ikut bilangan karbon. So karbon yang pertama kita ada CH3. Karbon yang kedua kita ada CH2. Karbon yang ketiga kita ada CH2. Karbon yang keempat kita ada CH3. So dia akan jadi macam tu. Ini kaedah penulisan dalam bentuk condense. Dalam bentuk skeletal kita ada 4. So kita akan buat 4 sahaja. Macam tu. So dia akan jadi sikit sini 1, 2, 3, 4. Okay. Itu untuk skeletal. Okay. Dah selesai soalan nombor 4. So kita tengok soalan yang terakhir, soalan nombor 5. Dia suruh identify the class of carbon in the following compound. So yang ni dia suruh kita tentukan class of carbon. So basically bila nak suruh tentukan class of carbon, kita just tulis nombor. So letak degree pun dah boleh diterima. So untuk yang pertama ni kita ada, dia di hujung dia akan jadi primary. Yang ni pun primary. Yang kat sini dia ada 3. So dia akan jadi tertiary. Dekat sini kalau tengok dia ada primary. Sebab dia hanya attach dengan carbon ni saja. Yang sebelah kanan tu dia attach dengan O. So kita kira lah. So dia macam tu lah. Dia ada primary. Tengah tu je yang ada tertiary. Okay. Nombor 2 kita ada kat sini primary. Karbon-karbon hujung memang semuanya adalah primary. So karbon yang dekat tengah ni kita ada 3 yang karbon attach dengan dia. So dia adalah tertiary. Dekat sini kita ada 2 karbon yang attach. So dia akan jadi secondary. Dekat sini pun dia ada 3. So dia akan jadi tertiary. Dekat sini di karbon 2 dia akan jadi secondary. Okay, kita akan tengok berapa banyak karbon yang attach dengan karbon yang tersebut. Okay. Last sekali akan soalan nombor 5 yang soalan yang ketiga. Dekat sini kalau tengok, dia kat sini semua sebenarnya ada karbon ni. Ada karbon. So maksudnya kat sini kalau tengok, semua tu dia akan jadi secondary lah. Ni secondary. Okay, dengan karbon yang attach dengan setiap karbon. Dan last sekali soalan nombor 5, 4 Roman ni kat sini awak nampak dia primary. Dekat sini ada 2, dia akan jadi secondary. Dekat sini pun ada 2, dia akan jadi secondary. Hujung ni dia akan jadi primary. Okay. So, saya kira benda ni agak simple. Dia taklah susah sangat. Dia, saya rasa mudah kot nak faham soalan ni. Okay. So, dah habis dah soalan kita dekat subtopik 4.1. Kita nak masuk terus kepada subtopik seterusnya iaitu 4.2. Soalan 4.2 ni memang agak, sebenarnya kalau awak memang first time jumpa professional group ni, awak akan rasa susah. Tapi sebenarnya once awak dah tengok semua, awak dah jumpa semua group-group ni, awak belajar semua group-group ni, dia akan senang sikit lah. Cuma kat sini bila dia minta kita draw a structural formula for aldehyde, ketone, carboxylic acid, amin, amide, alkohol, ester dan juga ether, dia akan menjadi susah untuk awak lukis sebab awak tak tahu apa yang menyebabkan benda tu kita panggil sebagai aldehyde. So benda tu susah lah. Tapi basically bila kita lukis, kita akan ada aldehyde kalau kita ada, untuk aldehyde ni kalau kita ada C double bond O H. So dia akan jadi aldehyde. Tapi ini baru CHO lah. Kalau nak lukis daripada awal lah, kita kena lukis lah CH3, CH2, CH2. Ini pun tak cukup. Okay, CH2. So kita ada lagi satu lagi, CH2. So baru dah cukup C5, H10.
O. Kalau ketone pula, kita akan ada C double bond O. Di kiri dia ada C, di kanan dia pun ada C. So kat sini boleh buat CH3, C double bond O, C, CH2, CH3. Okay. Carboxylic acid pula, kita akan ada C double bond O. Lepas tu kita ada O, H. Okay, tapi kat sini ada 3. So dia akan jadi CH3, CH2. So bila kita nampak aldehyde, dia sebenarnya yang ni. Ni dia punya aldehyde dia. Ketone tu dekat sini. Dia C, C, C. Okay. Carboxylic acid dia dekat sini. C, O, O, H. So later on awak akan belajar lah ni. Amin ni pula dia dekat NH2. Amin ni mesti ada NH2. So C5 maksudnya kita akan ada CH3, CH2, 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 kita ada lagi satu kat sini, CH2. Dah 5 kan? 1, 2, 3, 4. So ini adalah amin. Apa yang menyebabkan kita namakan dia sebagai amin? Sebab dia punya NH2 kat belakang ni. Okay. Amide pula, amide dia akan ada C double bond O, N. Okay, so double bond O, N, kita letak H kat sini. C double bond O, N, H2. So kat sini ada amide ada C2, so maksudnya akan jadi CH3, C double bond O, and H2. CH3, C double bond O, and H2. Dan ni adalah amide. Dan apa yang menyebabkan dia jadi amide adalah disebabkan benda ni C double bond O, H2. Alkohol ni basically kita ada OH kat belakang. So C ada 2, so dia akan jadi CH3, CH2, OH, alkohol. Ester ni pula kita ada ester, kita akan ada C double bond O, ada O, lepas tu ada C pula. Okay, so kat sini kalau tengok dia ada C3, so kita letak kat sini CH3, kat sini kita letak CH3. Okay, ini ester dan dia punya tempat yang kita nampak dia sebagai ester adalah dekat sini. Okay, last sekali ether. Ether ni pula kita ada alkoksi kan. Ether kita ada alkoksi. So maksudnya kita ada COC kan dekat sini. So let's say kita letak kat sini CH3, CH2O, CH3. C2 aja, sorry. Kalau C2 aja maksudnya kat sini kita ada CH3O, CH3. So dia akan jadi ether tu sebab ada COC lah. Tapi benda ni yang awak tengok dekat depan semua ni, dekat bahagian depan semua ni, dia sebenarnya adalah class of compound. Bukannya functional group lah. Functional group kita ada contohnya nanti kalau alkohol tu kita ada hydroxy. Aldehyde dan ketone tu kita ada carbonyl lah. So dia berbeza-beza lah. Class of compound tu lain, functional group tu lain. Ada macam aldehyde dan ketone tu, dia punya functional group dia dua-dua tu adalah carbonyl. Tapi class of compound dia berbeza. Benda tu nanti kita akan tengok kemudian jugalah. Tapi yang penting sebenarnya adalah awak boleh tentukan apakah functional group yang ada daripada gambar rajah ataupun compound yang kita nak tengok nantilah. Okay, so kita dah sampai soalan yang terakhir untuk hari ni. Dia quite simple. Kita mungkin tak nampak banyak sangat soalan dalam tutorial. Tapi kalau tengok nanti dalam buku-buku result exam ke, dalam buku contoh-contoh yang lain, akan nampak banyak soalan lah. Ataupun sebenarnya dalam nota yang saya share tu pun ada beberapa soalan yang kita tak jawab semalam, kalau tak silap lah. Okay, so kat sini sebenarnya bila kita nampak gambar rajah yang macam ni atau organic compound yang macam ni, kita kena bulatkan semua structure ataupun semua tempat yang bukan C single bond C.
Contohnya yang A ni kalau tengok kita ada kat sini OH. Satu. Kat sini awak nampak ada NH kat sini. Lepas tu kat sini awak nampak benda ni. Okay. So bila jawab exam, awak memang kena bulatkan. Lepas tu tarik. Bulatkan, tarik. Tarik, tarik. Lepas tu berlabelkan je. Okay. So untuk yang A ni, nombor 2A, ada nak cuba jawab tak? Functional group apa yang ada? Ada siapa-siapa volunteer nak jawab? Functional group yang ada untuk 2A. Eugene nak jawab ke? Benzene ring lah. Benzene ring. So yang ujung ni kita tahu dia adalah benzene ring. Lagi kita ada? Hydroxyl lah. Kita ada hidroksi. Dan kita ada last sekali kat sini. Apa lagi satu kita ada kat situ? NH tu apa? NH. NH tu adalah amino kan? NH tu adalah amino. NH adalah amino. Okay, so macam tu je lah. Contoh yang kita mungkin boleh buat. Kalau kita tengok yang seterusnya, kita ada, ini hidroksil hidroksil. Kita ada kat sini, ini sama je macam tadi, lebih kurang. So kat sini juga kita ada COC dan kita ada NHCO. Okay. So, bila kita tengok macam ni, apa yang kita mungkin boleh nampak adalah yang first tadi, kita ada benzene ring lah. Benzene ring. Macam yang kita ada macam atas tadi, kita ada kat sini benzene ring. Lagi apa lagi yang ada? Ether. Kita ada ether. Ether dekat atas ke bawah? COC tu. COC ni adalah ether. Tapi ether, kalau tengok, dia bukannya functional group. Ether tu adalah class of compound. Kan, ether tu adalah class of compound. So, dia bukan satu jawapan yang betul lah. So, functional group dia adalah ether tu betul. Dia adalah Alkoxy. So, dia adalah alkoxy. Okay, yang bawah sekali kita ada NHCO. So, sebenarnya kat situ NHC double bond O lah. Mungkin awak tak perasan. So, NHC double bond O tu adalah dia punya functional group apa? NHC double bond O. Kita ada carboxamide. Carboxamide. Okay. Dan last sekali yang C ni, ini banyaklah kita nampak. Kalau kita tengok kat sini, kita ada dekat atas ni satu. Lepas tu kita ada yang kat sini. Lepas tu kita ada dekat sini. Lepas tu kita ada dekat sini. Kita ada dekat sini. Ada dekat sini. Ada dekat sini. Banyak So, yang first ni, yang di kiri sekali, apa dia? Yang di kiri sekali ni apa? Siapa tahu yang kiri sekali ni apa? Carbonyl lah. Yang kiri sekali ni adalah karbonil. Selepas tu kita ada Carbon double bond. Kita ada carbon double bond. Lepas tu Benzene ring. kita ada benzene ring.
Lepas tu yang di bawah dia tu, yang C double bond O, CO tu, yang ni apa? Apa dia? Siapa boleh beritahu? Carboxyalkoxy kan sir? Kita ada karboalkoksi. Okay. So yang atas ni, yang Cl ni, Halogen. halogen. Yang ni, yang ada 3 bond ni, Carbon Triple bond. carbon triple bond. So yang ni COOH. Carboxyl. COOH adalah karboksil. Dan last sekali C double bond OH ni adalah last sekali yang tu apa? Karbonin sir? Karbonin. Okey. So itu sahaja. Kalau tengok memang ada certain structure tu dia punya functional group dia memang bersepah lah, banyak gila kan. Ada juga setengah-setengah tu functional group dia agak limited. Tapi inilah cara ataupun kaedah untuk kita label dan kita tanda dan labelkan lah. Kalau dalam exam pun saya tak silap pernah kalau exam dia cakap circle and label lah. Maksudnya kita kena bulatkan, lepas tu kita kena tunjukkan nama dia functional group untuk molekul tersebut. Okay. So secara ringkas sebenarnya kita dah habislah untuk kelas kita hari ni. Bagi chemistry accelerator kita fokuskan dekat 4.1 dengan 4.2. Untuk kelas seterusnya chemistry accelerator mungkin kita akan buat Rabu depan. Tapi Rabu depan ada kemungkinan saya ada mesyuarat